Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Dan alhamdulillah kita dah sampai pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidn ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dari terjemahannya, adakah dan terjemahannya adakah, waw bermakna dan, lam yarau tidak mereka melihat, ila tayri kepada burung, fawqahum yang berada di atas mereka, saffatin membentangkan sayapnya, wa yaqbidna dan melipatkan sayapnya, ma yumsikuhunna tidak memegang mereka di angkasa, illa melainkan ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Innahu sesungguhnya Allah Ta'ala Ar-Rahman, in bikulli dengan setiap syai'in sesuatu, basirun maha melihat. Jadi ini ayat ke-19 daripada surah Tabarak. Dari secara umumnya, sekiranya kita lihat daripada awal surah Tabarak, maksudnya kita ulang kaji semula lah. Daripada awal kan, ayat pertama Allah Ta'ala menceritakan tentang kemuncak yang perlu kita capai, iaitu tauhid zat. Dan begitu juga di penghujungnya Allah Ta'ala kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mengingatkan kita kepada peringkat yang kedua, iaitu tauhid sifat. Kemudian apabila Allah kata wa allazi khalaqal mauta, khalaqa dia merujuk kepada perbuatan, iaitu tauhid perbuatan ataupun diistilah sebagai tauhid af'al. Kemudian dalam ayat kedua apabila Allah Ta'ala menyebut Al-Aziz, maksudnya Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada kepentingan kewujudan Nabi-Nabi dan Rasul dan pembimbing dalam kita beribadat mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kemuncak nak dicapai ialah 3 tauhid. Tauhid perbuatan, sifat dan zat. Kemudian untuk mencapai 3 tauhid tersebut, mestilah kita mempunyai pembimbing. Setelah mempunyai pembimbing, maka Allah Ta'ala kata Allah menciptakan 7 lapis langit. Yang dimaksudkan dengan 7 lapis langit tadi ialah 7 perjalanan yang mesti dilalui. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang beberapa bentuk orang yang berjalan kepada Allah. Dan setelah itu Allah Ta'ala menceritakan tentang alatan yang perlu kita ada dalam berjalan kepada Allah, iaitu zikrullah. Apabila Allah Ta'ala menyatakan kami menghiasi dengan pelita-pelita di dalam hati manusia. Itu ialah kemudian Allah Ta'ala menceritakan dalam ayat ke-11 dan ke-5 tadi tentang perkara yang menghalang kita daripada perjalanan kepada Allah, iaitu kewujudan syaitan, orang-orang kafir dan seumpamanya. Kemudian akhir tadi dalam ayat yang ke-12 dalam surat pertama surah Tabarak tu Allah Ta'ala menceritakan kemuncak yang dicapai ataupun sifat orang yang berjaya tadi ialah yakhshawna rabbahum, orang yang gerun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahum maghfiratun, pengampunan dan ganjaran yang amat agung. Kemudian apabila kita masuk pada muka surat yang sebelahnya, masuk surat yang kedua daripada surah Tabarak tu, daripada sini sampailah kepada akhir surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempelak dan mengherdik
manusia-manusia yang bersifat dengan kekufuran. Maksudnya pada ayat ke-13 dan 14 menceritakan tentang kalam ataupun ucapan-ucapan yang jahat yang mereka ajukan kepada Nabi Muhammad dan pewaris-pewaris baginda. Itulah permulaan kepada kekufuran. Ayat ke-15 mengkufuri nikmat bumi yang Allah Ta'ala ciptakan. Ayat ke-16 dan ke-17 kerana Allah Ta'ala menceritakan tentang azab-azab yang akan turun daripada langit disebabkan oleh kekufuran tersebut. Dan ayat ke-18 yang baru kita bincangkan baru ni ialah kemuncak kekufuran, iaitu mendustakan Nabi-Nabi dan Rasul dan pewaris Nabi, dan kemuncaknya yang paling tinggi ialah membunuh mereka. Jadi ini kita nak sambung ayat ke-19, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menceritakan satu lagi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia dan bagaimanakah manusia mengkufuri nikmat tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, awalam yarau ila at-tayri, tidakkah mereka melihat kepada burung, fawqahum, yang berada di atas mereka, mengembangkan sayap dan melipatnya, tiada yang memegangnya melainkan Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha melihat. Jadi sebagaimana biasa kita ada beberapa persoalan yang kita boleh ajukan untuk kita tadi memahami ayat ke-19 ni. Jadi pertama sekali, apakah hubungan ayat ke-19 ni dengan ayat yang berada sebelumnya? Jadi kita rujuk kepada tafsir Imam Tantawi. Jadi Imam Tantawi berkata, ayat sebelum daripada 19 ni ialah Allah Ta'ala mengugut. Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka yang enggan tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan mengkufuri nikmat Allah. Jadi setelah Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa ugutan dan pemberian amaran, jadi Allah Ta'ala berpindah ila da'watihim, kepada mengajak mereka ila ta'ammuli wa tafakkur, kepada merenung dan berfikir. Sebab itulah dimulakan ayat ini dengan awalam yarau, tidakkah mereka tadi merenung, tidakkah mereka tadi melihat. Dan itu ialah hubungan yang pertama lah. Dan hubungan kedua kan, sebagaimana dinyatakan dalam tafsir yang lain, Allah Ta'ala ingin menyatakan sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala zallalal arda, maksudnya Allah Ta'ala menundukkan bumi, lil adami, kepada manusia, zallalal hawa'a lit tuyur. Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan langit yang mahal, yang luas tadi itu, tunduk kepada burung-burung yang diciptakan. Jadi maksudnya kesemua ditundukkan kepada manusia, langit dan bumi dan segala burung, segala binatang, kesemuanya ditundukkan kepada manusia. Nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan, sebagaimana akan dibincangkan selepas ini. Itu soalan pertama lah, hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Maksudnya ingin menceritakan tentang seruan kepada berfikir setelah ugutan, dan ingin memberitahu bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dan segala yang berada di langit dan bumi ditundukkan kepada manusia. Salah satu nikmat yang agung. Soalan kedua ialah daripada sudut lafaz yang Allah Ta'ala mulakan, iaitu lafaz awalam yarau. Jadi sekiranya kita terjemah, a bermaksud adakah, waw terjemahnya ialah dan. Jadi lafaz waw dia ialah kata sendi. Maksud kita kata saya berdiri dan membaca. Jadi lafaz waw dia merujuk kepada kata sendi. Jadi sebelum lafaz dan tadi mesti ada satu kata kerja yang lain, saya membaca dan menulis. Jadi sekali kita rujuk kepada ayat ni, tiba-tiba ada waw kan di awal ayat tersebut. Jadi apakah kata kerja sebelum waw tadi? Jadi dinyatakan dalam tafsir, maksudnya ada beberapa pendapat. Antaranya dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ghafilu, adakah mereka tadi lalai, walam yarau, dan tidak melihat. Itu pendapat pertama. Maksudnya ada satu kata kerja yang tidak dinyatakan antara huruf alif dan huruf waw tersebut. Jadi itu salah satu cara lah. Al-Quran tadi dia nak meringkaskan ayat-ayatnya dengan tidak menyatakan kata kerja tersebut, tetapi kita boleh faham kerana kewujudan huruf waw tadi. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengatakan kepada kita, adakah mereka tadi lalai? Adakah mereka tadi tidak berzikir? Adakah mereka tadi tidak mengingati nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Walam yarau, lalu mereka tadi tidak melihat. Jadi itu pendapat pertama lah. Adapun pendapat kedua, dia kata a'amu, adakah mereka tadi buta? Walam yarau, lalu mereka tadi tidak melihat. Ini pendapat kedua. Maksudnya dia kata pendapat kedua ni, Allah Ta'ala memberitahu adakah mereka tadi buta mata hatinya.
walam yarau, lalu mereka jadi tidak dapat melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal ayat ni Allah Taala memberitahu satu penyakit, iaitu buta mata hati manusia yang mengkufurkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tafsir Haqi dinyatakan ada beberapa sebab atau 3 sebab seseorang tadi akan ditimpa dengan mata hati yang buta, waliyazbillah. Pertama sekali ialah irsaluhul jawariha fi ma'asillah. Dia membiarkan anggota-anggotanya kekal di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya matanya kekal membuat maksiat, tangannya kekal membuat maksiat, mulutnya sentiasa membuat maksiat, maka maksiat yang dibuat di anggota-anggota zahir ini akan membawa titik-titik hitam lalu menyebabkan mata hati menjadi buta. Sebab yang kedua yang menyebabkan mata hati tadi buta, at-tasannu' bi ta'atillah. Maksudnya berlakon ataupun menunjuk-nunjuk dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa tama'u fi khalqillah, dan tamak pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beribadat bukan kerana Allah, beribadat kerana manusia. Dan dia tidak mengharapkan kurniaan daripada Allah, tetapi dia mengharapkan kurniaan daripada manusia. Jadi itulah 3 sebab antara yang dinyatakan dalam tafsir Haqi menyebabkan mata hati seseorang tadi menjadi buta. Dan dalam tafsir Bahrul Madid dinyatakan bahawa setiap manusia mempunyai 4 mata. 2 fi ra'sihi, yang berada di kepalanya, wa 'ainani fi qalbihi, dan 2 lagi berada di hatinya, wa tusammal basirah, dan 2 inilah yang dinamakan dengan al-basirah, mata hati. Dari Imam Ibnu Ajibah berkata, sekiranya terbuka mata hati yang berada di dada, waliyazbillah, dan dibutakan seseorang tadi dengan mata kepalanya, fala yadurru, maka tidak mudarat. Tapi dia kata, sekiranya terbuka mata kepala tetapi terpadam mata hati, lam yanfa', maka tidak memberi manfaat, wal tahaqa bil bahaim, atau tuhiqa bil bahaim, maka pada ketika itu orang tadi dia akan tergolong dari kalangan binatang-binatang. Bal huwa adallu, bahkan dia lagi lebih sesat daripada binatang-binatang kerana mata hati yang buta. Dan dia kata antara tanda seseorang tadi buta mata hatinya ialah al-istihza' bil wa'dil haq. Maksudnya dia tadi mempermain-mainkan janji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apabila Allah Ta'ala menjanjikan adanya syurga, dia mempermain-mainkan. Apabila Allah Ta'ala memberi amaran adanya azab, sekiranya kamu ingkar, maka kita mempermain-mainkan. Apabila Allah Ta'ala mengutuskan Nabi dan Rasul, mereka mempermain-mainkan. Dan apabila Allah Ta'ala membangkitkan pewaris-pewaris Nabi, mereka menghina dan memperolok-olokkan. Jadi itu tanda matinya hati seseorang. Jadi itu soalan kedua yang boleh kita bincangkan. Dan sekarang kita sambung pada soalan yang ketiga. Maksud dalam ayat ke-19 ni, kan, secara khususnya Allah Ta'ala menyebut satu binatang yang dah biasa kita temui, iaitu burung. Jadi dinyatakan dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, maksud mengapakah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu binatang tadi? Fatunabbihuhum, maksudnya Allah Ta'ala ingin menarik perhatian kita kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang agung. Maksudnya burung ialah salah satu ciptaan Allah Ta'ala yang agung, bahkan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi ialah amat agung. Cuma dia kata disebabkan kita tadi biasa kan melihat burung pagi, petang, siang dan malam, dan daripada kita kecil sampai kita dewasa, maka kebiasaan tadi akan menyebabkan kita memandang perkara tersebut sebagai perkara yang biasa. Jadi itu pertama sekali lah yang ingin dinyatakan oleh penulis. Maksudnya burung bukanlah satu benda yang kita pelik kan, tetapi mengapa Allah Ta'ala menyebut burung dalam ayat ni? Maksudnya Allah Ta'ala ingin menarik perhatian kepada kita. Jangan sekali-kali kamu memandang apa saja yang berada di sekeliling kamu dengan pandangan menghina. Maksud kita tengok pokok kan, jangan kita rendahkan satu pokok. Kita tengok kucing yang berada di hadapan kita. Kita tengok apa saja binatang, makhluk. Jangan kita merendahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kerana setiap makhluk tadi mempunyai keagungan dan keajaiban. Cuma kejahilan kita saja yang menyebabkan kita tak nampak keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soalan yang seterusnya, apakah makna safatin wa yaqbidna? Ini kita dah bincangkan tadi. Maksudnya kalau kita mempelajari bahasa Arab, safat tadi dia ialah kata nama. Maksudnya kata nama sifat kepada burung tadi, maksudnya membentangkan sayapnya. Adapun wa yaqbidna itu ialah kata kerja. Jadi apabila ulama buat kajian, kenapakah Allah Ta'ala semasa menceritakan tentang burung tadi,
Maksudnya Allah Ta'ala, apabila Allah Ta'ala ingin menyatakan sayap ni terbentang, kan Allah Ta'ala menggunakan kata nama. Apabila Allah Ta'ala ingin menceritakan tentang dia melipat sayapnya, maksudnya dia menggenggam ataupun melipat sayap dia tu, Allah Ta'ala gunakan kata kerja. Jadi dalam tafsir, sebagai nyatakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, maksud Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa asal penerbangan ataupun keadaan yang asal ataupun yang sebenarnya apabila ingin terbang ialah sayap tadi akan terbentang. Adapun melipatkan sayap tadi ialah perkara yang baru datang. Maksudnya untuk sesuatu tadi terbang dia hanya memerlukan sayap yang terbentang. Adapun mengkibaskan sayap tadi ialah untuk mengambil tenaga untuk meluncur ke hadapan. Jadi daripada ayat Al-Quran ni, maksudnya manusia mengetahui bahawa untuk terbang kita memerlukan sayap yang terbentang. Jadi sebab tu kita tengok kapal terbang, dia akan ada sayap yang terbentang. Maksud walaupun di awal, kan manusia semasa dia ingin mencipta kapal terbang, dia cuba buat sayap kapal terbang tadi mengepak. Sebagaimana burung mengepak tapi tak berjaya. Jadi apabila kita melihat kepada Al-Quran, Quran telah memberitahu. Kata nama di dalam bahasa Arab, dia menunjukkan kepada satu benda yang tetap. Tetap dan tidak berubah. Adapun kata kerja, dia menunjukkan kepada perkara yang datang dan pergi. Jadi itu satu faedah lah daripada perbezaan lafaz di dalam bahasa Arab. Dan soalan seterusnya, mengapakah Allah Ta'ala menyebut nama Ar-Rahman? Maksudnya Allah kata tidak memegang segala burung-burung di langit tersebut, melainkan Ar-Rahman. Maksudnya kenapa dia tak kata ma yumsikuhunna illallah? Kan? Tetapi Allah Ta'ala menyebut lafaz Ar-Rahman. Kan? Jadi dalam tafsir Ar-Razi dinyatakan bahawa secara khusus dalam ayat ke-19 ni, Allah Ta'ala menyebut nama Rahman untuk kita tadi memerhatikan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yang nak kita faham, burung ialah salah satu nikmat. Kerana lafaz Rahman dia merujuk kepada in'am ataupun al-mun'im, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada manusia. Jadi apabila kita memandang kepada burung, kan, kita hendaklah mengetahui bahawa burung ialah salah satu nikmat, kan, sebagaimana binatang-binatang ternakan ialah salah satu nikmat. Kan, segala binatang Allah terciptakan dia ialah satu nikmat yang perlu kita syukuri, kan, yang perlu kita agungkan dan perlu kita ambil pengajaran daripada lafaz Ar-Rahman tadi. Dan ingin juga dinyatakan sini bahawa apabila Allah Ta'ala menyebut lafaz Ar-Rahman, Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita supaya hendaklah kita juga bersifat dengan sifat Rahman tersebut. Maksud sifat Rahman tadi sekiranya kita pindahkan kepada diri kita, Rahman dia merujuk kepada orang yang sentiasa memaafkan, kan, memaafkan manusia yang lain. Terutamanya kita memaafkan ahli maksiat. Kenapa bila kita melihat ahli maksiat, jangan kita mengutuk mereka atau jangan kita mencela mereka. Bahkan kita mohon agar Allah merahmati mereka dan kita mohon agar Allah tadi menjauhkan mereka daripada maksiat tersebut. Dan di situ juga ingin diberitahu bahawa kita boleh berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain. Sebagai contohnya apabila kita berjalan. Apabila kita berjalan, secara zahir ni kita merasakan kita berjalan dengan dua kaki kita sendiri. Atau apabila kita tadi menaiki kenderaan, kita rasa kita kenderaan yang membawa kita. Jadi apabila Allah Ta'ala menyebut lafaz Ar-Rahman, Allah Ta'ala nak memberitahu bahawa nikmatku lah yang membolehkan kamu tadi berpindah. Nikmatku lah yang membolehkan kamu tadi berjalan. Bukan kaki yang menyebabkan kamu berjalan. Bukan kenderaan yang membawa kamu berjalan tadi. Tapi yang membawa kamu berjalan ialah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya. Dan soalan seterusnya ingin dinyatakan ialah mengapakah Allah Ta'ala setelah menyebut tentang burung yang terbang di udara, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut lafaz basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala basirun bi kulli syai'in. Jadi lafaz basir ni, sekiranya kita lihat secara kasar, kita akan terjemahkannya dengan melihat. Maksudnya basar, maksudnya yang kita baca hafal bermakna melihat. Tapi dalam ayat yang kita sedang baca ni, apabila Allah Ta'ala sambung lafaz basir dengan huruf ba, bi kulli syai'in basirun, maka lafaz basir dia merujuk kepada nama Allah yang bermakna alimun bil asya'id daqiqah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dengan segala perkara-perkara yang amat halus. Dan itu yang dinyatakan dalam tafsir, maksudnya di samping lafaz basir, dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandang, dia juga merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat mengetahui segala perkara yang tersembunyi.
Jadi daripada lafaz basir tu, sebelum lafaz basir ni, Allah Ta'ala menceritakan tentang makhluk berpindah. Berpindah daripada satu kawasan kepada satu kawasan. Maksudnya kita pergi kerja naik kenderaan, kita balik kerja naik kenderaan, kita berjalan ke depan, ke belakang, ke rumah, naik tangga dan seumpamanya. Hendaklah kita hadirkan dalam diri kita, kita bergerak dengan nama Rahman. Maksudnya kita mengakui nikmat itu. Maksudnya kita dapat tengok berapa banyak manusia yang tak boleh berjalan. Wa'alaikumsalam. Sekiranya kita tak boleh bergerak dengan kenderaan, alangkah susahnya hidup kita nak pergi kerja kan. Jadi hendaklah kita menghadirkan nama Rahman setiap kali berlaku pergerakan di dalam diri kita. Dan apabila Allah Ta'ala tutup dengan lafaz basir tadi, maksudnya Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada kita, nikmat perjalanan seseorang hanya sempurna apabila dikurniakan dengan nikmat penglihatan. Maksud sekarang ni apabila kita nak bawa kereta, sekiranya kita tak boleh melihat, memanglah kita takkan boleh bawa kereta. Dan maksudnya kita akan terlanggar ke kiri, terlanggar ke kanan dan seumpamanya. Dan sekiranya seorang terbawa kereta dan dia terlelap matanya sesaat, 2-3 saat pun boleh berlaku kemalangan yang amat berbahaya. Jadi setelah Allah bagi tahu nikmat yang dah aku berikan di bawah nama Rahman, yang membolehkan kamu berjalan, yang membolehkan kamu berpindah, hendaklah kamu ketahui ada satu lagi nikmat yang kamu pakai semasa kamu tadi berjalan tadi, iaitu nikmat al-basar. Jadi itu nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Tabarak ni, yang manusia mengkufuri ni. Jadi Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali kamu mengkufuri nikmat tersebut. Jadi untuk soalan yang terakhir ni, kita bincanglah apakah beberapa kesimpulan lah daripada ayat ke-19 ni. Jadi kesimpulan yang pertama yang dapat kita buat ialah wujubu syukri ni'am. Hendaklah kita tadi, maksudnya wajib ke atas kita mensyukuri nikmat pengangkutan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Bermula daripada kapal terbang, kan, bermula dengan kapal laut, bermula dengan basikal yang kita naik, motosikal, kenderaan, kesemua tu ialah nikmat. Dan yang membawa kita, ma yumsikuhunna illa rahman. Bukan kenderaan tu yang memindahkan kita, bukan kapal laut, bukan apa yang memindahkan kita daripada satu kawasan, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita juga dituntut untuk mensyukuri nikmat penglihatan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Cuma soalannya bagaimanakah nak mensyukuri tadi? Nak mensyukuri ini ialah dengan bikasrati zikrillah, dengan memperbanyakkan berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebutlah lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sekurang-kurangnya 100 kali, 200 kali, 300 kali, dan sebutlah sebanyak-banyaknya sebagai tanda kita tadi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul, kesimpulan kedua yang boleh kita buat ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin kita tadi mengambil pengajaran daripada burung. Maksudnya ada dua sudut yang kita boleh ambil pengajaran daripada burung ni. Pertama ni daripada segi dia tadi terbang dengan kelajuan yang tinggi. Maksudnya kita ada banyak binatang lah. Maksudnya binatang yang merangkak perlahan-lahan, binatang yang berlari di atas darat. Kan? Tapi antara binatang yang paling cepat yang Allah Ta'ala ciptakan ialah burung. Maksudnya burung helang tu dia boleh terbang dengan kelajuan 300 kilometer sejam. Jadi antara makhluk yang paling laju Allah Ta'ala ciptakan ialah burung tu sendiri. Dan apa yang Allah Ta'ala nak ajar kepada kita? Kita ada umur yang singkat untuk kita tadi berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita pilih, kita nak berjalan kepada Allah tadi merangkak ke, ataupun kita nak berjalan kepada Allah tadi tu berlari ke, ataupun kita nak berjalan kepada Allah menaiki kenderaan ke. Tapi kita kena fikir supaya kita tadi boleh berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan terbang laju sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengarahkan kepada kita, wasari'u, dalam kamu tadi bersegera untuk sampai kepada pengampunan Allah. Jadi apabila Allah sebut burung dalam ayat ni, faedah pertama yang boleh kita ambil ialah lihatlah perjalanan kita kepada Allah. Adakah kita berjalan tadi lambat, sederhana, cepat dan seumpamanya. Dan yang kedua yang kita boleh ambil pengajaran daripada lafaz burung tadi, maksudnya burung apabila dia berjalan, dia memerlukan kepada dua sayap. Maksudnya dia mesti bergantung kepada dua sayap untuk menjaga perjalanannya sampai kepada tujuan yang ingin dicapai. Jadi begitulah juga kita dalam perjalanan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tadi, kita memerlukan dua sayap, iaitu al-khauf wal-raja, ketakutan dan pengharapan. Maksudnya ketakutan tadi akan menyebabkan kita, sekiranya kita ingin, sekiranya berasa malas daripada beribadat, kita akan takut yang diturunkan seksa, maka kita akan beribadat. Dan raja tadi akan menyebabkan kita tadi gembira. Maksudnya kita beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan beramal kerana bergantung kepada amalan dan seumpamanya. Jadi itu ialah pengajaran. Maksudnya adalah kita tadi sentiasa
mempunyai rasa takut dan mempunyai rasa pengharapan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa takut tadi akan menghalang kita daripada meninggalkan ibadat. Dan dalam begitu juga mengharap kita kepada Allah tadi akan membangkitkan semangat kita dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ayat ini juga Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita dua perkara yang penting. Pertama ni ialah apabila Allah Ta'ala menceritakan safatin wa yaqbidna, Allah Ta'ala berkata, kamu lihat kepada burung. Burung tadi mengembangkan sayapnya dan melipatkan sayapnya. Jadi mengembangkan sayap dan melipatkan sayap ini diistilahkan sebagai usaha ataupun yang kita istilahkan sebagai asy-syari'atu. Maksudnya amalan yang zahir. Tapi apabila kita tengok amalan yang zahir tadi, maksudnya kita tengok burung mengembangkan sayapnya dan melipatkan sayapnya. Jadi jangan sekali-kali kita menjadikan zahir tadi menghijab diri kita daripada hakikat. Apakah hakikatnya? Ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak memegang burung tadi pada hakikatnya illar rahman, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena gabungkan zahir usaha mengembangkan sayap, tetapi hakikatnya sayap tadi tidak mengekalkan burung di udara. Perbuatan mengepak dan mengembangkan sayap tadi tidak menyebabkan burung tadi terbang. Yang menyebabkan dia terbang ialah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah gabungan antara syariat dan hakikat. Sebagaimana kita kata, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami sembah, kami semayang, kami puasa. Tapi pada hakikatnya, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami meminta tolong. Maksudnya amalanku tak boleh menolongku, amalanku tak ada memberi manfaat, amalanku tidak boleh menjauh dan mendekatkan, tetapi kesemuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud itu tujuan daripada kita beribadat ialah menggabungkan antara syariat dan hakikat, supaya kita tak tertipu dengan diri kita sendiri. Maksud segala kejayaan yang kita capai, kita tak akan kata kejayaan ni ialah usaha aku. Bahkan kejayaan ni ialah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya berlaku musibah dan seumpamanya, kita boleh kita dapat memahami kesemua musibah tadi disebabkan oleh tangan kita sendiri, dosa kita sendiri yang menyebabkan musibah tadi berlaku. Jadi kita tak menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepentingan kita menggabungkan antara syariat dan hakikat tadi. Dan sebagai penutupnya, Allah Ta'ala mengajak kita supaya memandang kepada burung. Burung yang Allah Ta'ala ceritakan tadi. Jadi apabila kita merenungkan kepada burung tadi, kita dapat mengambil beberapa sifat. Maksudnya apabila Allah Ta'ala sebut tentang burung, yang nak diambil daripada burung tadi bukan dia rupanya. Sebab rupa burung dengan rupa kita tadi tak sama. Kan kita makhluk yang cipta sebagai manusia yang mempunyai sifat yang sempurna, berdiri, tangan dan sebagainya. Adapun burung tidak seperti manusia. Tapi apabila Allah Ta'ala menceritakan tentang burung, yang nak diambil pengajaran bukan rupa bentuknya, tetapi yang nak diambil pengajaran ialah sifatnya. Jadi sekiranya kita lihat kepada burung, dia ada beberapa sifat yang baik kan pada burung tersebut. Antara ni, burung ni dia ialah antara makhluk yang mempunyai kekuatan yang amat tinggi. Kan maksudnya dia boleh terbang jauh dalam jarak dia 30,000 km, 40,000 km dan seumpamanya. Jadi sebabkan burung tadi mempunyai, dan dia boleh mengepakkan sayapnya. Ada satu burung tadi dia boleh mengepakkan sayapnya selama 3 jam berturut-turut terbang di udara. Kan jadi itu kekuatan yang Allah telah berikan kepada burung tadi. Jadi di situ kita dapat fahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Nabi katakan, al-mu'minul qawiyyu, manusia orang beriman yang kuat lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi juga mengajar kepada kita, na'udzubika minal ajzi, kami minta lindung daripada sifat lemah wal kasal dan sifat malas. Dan dalam Quran Allah Taala nyatakan, walahmi tayrin mimma yashtahun, makanan-makanan ahli syurga, kan makanan-makanan al-muqarrabin di syurga ialah daging burung, kan mimma yashtahun, makanan yang mereka tadi suka. Jadi dia fahami daripada itu, sekiranya kita inginkan kekuatan badan, kan, kita inginkan kekuatan zahir dan batin, maka makanan yang paling berfaedah ialah diri burung itu sendiri. Kemudian salah satu sifat burung yang lain ini, dia ialah makhluk yang ada sebahagian daripada mereka, dia ialah makhluk yang berhijrah. Berhijrah daripada satu kawasan, berjalan sejauh 10,000 km, kan, pergi pada bulan Oktober, November dan balik pada bulan Februari dan berhijrah kan dalam bilangannya amat banyak sekali kan. Jadi di situ kita nak faham bahawa salah satu sifat yang perlu ada pada diri kita ialah sentiasa kita fikir, adakah aku sudah berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul? Adakah aku masih berada di titik yang pertama lagi? Kita belum memulakan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi naklah kita fikirkan, apa kita melihat kepada burung. Burung sendiri berhijrah, setiap tahun berhijrah. Jadi dia khawatir kita tidak mendekatkan diri kepada Allah.
Dan salah satu lagi sifat burung ialah maknanya dia ialah satu binatang yang amat berhati-hati. Yang maksudnya satu kajian dia kata tak ada pernah dijumpai burung yang terkena dengan panah petir yang berbeza dengan manusia dan seumpamanya. Jadi kenapakah burung tadi sedemikian? Kenapa bila burung mengetahui ada hujan atau panahan petir, maka dia akan menjauhkan dirinya 100 km jauh daripada kawasan tersebut. Jadi sifat berhati-hati inilah yang perlu ada pada diri kita. Kan maksudnya dalam kita berjalan kepada Allah, kita ada banyak musuh. Kita ada musuh dunia, kita ada musuh nafsu kita sendiri, kita ada musuh syaitan, dan kita ada musuh kita manusia-manusia yang jahat, maghdub alaihim tadi. Jadi sepanjang perjalanan kita, kita tak boleh berasa selamat. Kan aku selamat, kan aku manusia yang tak ada gangguan, aku manusia yang tak ada siapa nak ganggu. Itu ialah kesilapan pada diri kita. Kita diajar sentiasa berhati-hati sewaktu kita baca a'udzubillahi minasyaitan, minta lindung daripada syaitan. Tapi sekiranya kita tak ada sifat tersebut, maka kita akan ditipu, kita akan digoda, kita akan dirosakkan oleh dibinasakan oleh syaitan. Jadi yang terakhir sekali yang kita boleh lihat ni lah burung tadi, dia ada salah satu sifatnya lah ketaatan kepada ketua-ketua mereka. Jadi mereka buat kajian sebagaimana burung gagak dan seumpamanya. Kan dia ada satu komuniti dan dia ada ketua, dan sekiranya salah satu daripada burung tersebut melakukan kesilapan, maka dia akan dikenakan hukuman mati dan seumpamanya. Dan burung tadi akan menanam, kan burung yang mati yang setelah kena seksaan tadi. Jadi itu salah satu sifat-sifat burung lah, taat kepada ketua, kan kepantasannya amat tinggi. Itu semualah sifat-sifat baik yang boleh kita perhatikan dan boleh kita amalkan dan boleh kita ambil pengajaran daripada ayat yang Allah Ta'ala nyatakan tadi. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kepada kita kefahaman dan memberi kepada kita pengajaran daripada ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Dan moga-moga apabila kita baca setiap satu daripada ayat-ayat daripada surah Tabarak ni, Allah Ta'ala menyebut kan bermula daripada ayat, maksudnya daripada ayat 13 nanti, 13 yang kita dah bincang sampai kepada ayat 30 ni, Allah Ta'ala menceritakan tentang nikmat dan manusia mengkufurkan nikmat tersebut. Nikmat dan manusia mengkufurkan nikmat tersebut. Jadi itulah yang amat kita takutkan. Maksudnya sebagaimana kita dah bincang, mengapakah surah Tabarak ni menyelamatkan kita daripada azab kubur? Kerana dia ialah surat amaran. Kerana dia ialah surat ugutan sekiranya kamu tidak beribadat. Jadi perlu kita baca dengan memahami agar apabila kita baca, kita bangkit di dalam diri kita rasa ingin bertaubat, rasa ingin beribadat, rasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana terlampau banyak nikmat yang kita kufuri, waliyazbillah. Jadi kita minta lindung kan daripada sifat tersebut, dan kita minta agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada al-kufru, kekufuran dari segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظ شيخنا ومرشدنا وقرة أعيننا وسلنا وسيشر صلاح الدين الحسن الحسيني اللهم نزل سعة وعافية وسلامة وعافية الدائمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.